Assalamualaikum anak-anak sekalian, bertemu kembali kali ini dengan tajuk yang baru iaitu kepentingan lulu hawa kimia terhadap aktiviti manusia. Terhadap aktiviti manusia. Okey, topik yang di bawah sukatan pelajaran iaitu 2.3.1C anak-anak sekalian, rujuk sukatan pelajaran iaitu kepentingan lulu hawa kimia terhadap aktiviti manusia. Okey. Cikgu pergi dengan cepat iaitu yang pertama ialah aktiviti pertanian. Anak-anak dah tahu lulu hawa kimia melalui proses pengkarbonan, pengoksidaan, larutan, hidrolisis dan perhidratan menghasilkan pelbagai bentuk muka bumi yang menarik yang mana sesuai untuk pelbagai aktiviti. Yang pertama ialah aktiviti pertanian Anak-anak tahu tanah yang subur, contohnya tanah lana aluvium terhasil melalui proses hidrolisis yang menghasilkan tanah ini. Jadi tanah lana atau tanah aluvium ini amat sesuai untuk apa? Untuk tanam padi untuk tanam padi dan juga tanah laterite yang terhasil melalui proses pengoksidaan pengoksidaan sesuai untuk tanam getah dan juga kelapa sawit anak-anak sekalian. Amat mudah sebab kalau nak tengok tanah laterite berwarna orange memanglah sebab ia terhasil melalui proses pengoksidaan ferrum bertukar menjadi ferrum oksida. Okey, seterusnya anak-anak sekalian ini contoh dan juga tanah ini akan menghasilkan pelbagai mineral melalui proses ini. Contohnya membekalkan nutrien kepada tanah seperti zat besi, nitrogen, fosforus, kalium, kalsium dan banyak lagi Ini ialah hasil daripada proses lulu hawa Okey. Seterusnya anak-anak sekalian ialah aktiviti pelancongan pelancongan yang mana hasil pada proses pengkarbonan menghasilkan pelbagai bentuk muka bumi atau kita panggil dia pandang darat khas Yang mana contohnya ialah stalaktit, stalagmit, gua batu kapur, granit, klik. Dah contoh bentuk muka bumi yang terhasil yang amat menarik yang terdapat. Cikgu ambil contoh iaitu di Gua Niah. Yang mana semua orang tahu Gua Niah ini mempunyai pelbagai bentuk muka bumi dan sesuai untuk aktiviti pelancongan. Ini contoh gambarnya. Amat comel untuk dilawati Okey. Seterusnya ialah anak sekalian ialah aktiviti IKS ataupun PKS industri kecil dan sederhana iaitu yang mana proses hidrolisis akan menghasilkan tanah liat yang berwarna putih yang kita panggil kaolin. Kaolin ini digunakan untuk aktiviti IKS untuk menghasilkan barang-barang seramik dan juga porselin. Amat comel Okey, ini contoh gambarnya yang mana sesuai untuk jadikan comel bahan-bahan hiasan di rumah kita ataupun sebagai tempat kita hidangkan sajian. Dan anak-anak sekalian, kaolin juga digunakan untuk industri kecantikan untuk merawat kulit. Itu contoh kaolin. Okey, kegunaan kaolin ataupun tanah liat yang berwarna putih yang terhasil daripada proses hidrolisis. Okey, seterusnya ialah aktiviti perlombongan. Kita nak lombong apa anak-anak sekalian? Kita tengok ini ialah perlombongan batu kaulinit Yang mana perlombongan batu kaolin ini ialah untuk mendapatkan kaolin untuk mendapatkan kaolin sama ada untuk industri kecil ataupun untuk dieksport Contohnya ialah perlombongan kaolin di Bido, Perak dan juga hasil proses hidrolisis menghasilkan batu pasir yang juga sesuai untuk aktiviti perlombongan Okey, anak-anak sekalian, sebenarnya amat mudah bila soal kepentingan atau faedah ini iaitu aktiviti pembinaan. Okey. Sebab apa? Batu kapur yang terhasil melalui proses pengkarbonan menjadi asas kepada bahan binaan iaitu semen yang digunakan dalam sektor pembinaan Begitu juga dengan pembuatan batu bata yang menggunakan tanah laterit ataupun tanah liat ataupun batu pasir juga mendapat faedah daripada proses inilah manusia yang mana kita boleh jalan pelbagai aktiviti daripada bahan-bahan yang terhasil daripada proses lulu hawa ini
Okey, seterusnya ialah ini yang aktiviti ibadat ya bagi penganut-penganut Hindu ya, yang mana menggunakan gua Batu Cave contoh ya menjadi tempat ibadat bagi kaum yang beragama Hindu, yang mana di sini terdapatnya proses ataupun bentuk muka bumi yang amat menarik yang telah cikgu sentuh dalam pelancongan tadi ya, itu terdapatnya stalaktit, stalagmit dan sebagainya dan gua sekali ya. Dan di sini juga terdapatnya gua ini dijadikan punca pendapatan baru ya untuk mendapatkan sumber baru iaitu sarang burung layang-layang untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan dan dijadikan sebagai makanan kesihatan. Habitat ini terdapat di gua ya yang terhasil daripada proses pengkarbonan ya. Saya ambil contoh. Ini ya. Ini adalah antara kepentingan luluh hawa kimia terhadap aktiviti manusia. Amat mudah anak-anak sekalian kalau anak-anak boleh mengingatinya, amat mudah ya, dan cikgu percaya anak-anak boleh mengingatinya ya. Jadi kalau soalan tanya mengenai kepentingan ataupun faedah ataupun kesan luluh hawa kimia terhadap aktiviti manusia, jawapannya ialah sama ya. Inilah antara jawapan yang boleh anak-anak masukkan dalam peperiksaan dan kertas jawapan. Okey anak-anak sekalian, bye. Jumpa lagi pada video yang akan datang iaitu luluh hawa fizikal. Bye.